Bila lafaz jalalah lafaz yang besar, yang agung, maka kita kena sebut lagi agung. Selalu juga saya dengar orang qamat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, hayya 'ala sholati hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Jadi yang depan tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebut satu-satu lah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, hayya 'ala salat. Ada tak hayya 'alal salat? Tak. Sa' tu ada syaddah, hayya 'ala salat, hayya 'alal falah. Sebut satu-satu lebih baik supaya kita tak melakukan kesilapan. Baik. Jadi sebenarnya dia ada kisah yang panjang sebelum nak berlaku azan. Iaitulah satu riwayat Rasulullah tanya waktu sembahyang subuh. Rasulullah kata, kita ni nak panggil macam mana sahabat-sahabat kita sembahyang? Tak ada satu kaedah. Ada yang kata kita hantar duta-duta kita, ya Rasulullah, di setiap pasar-pasar dan di rumah-rumah, kampung-kampung, kita panggil. Masuk subuh lah, kan main sembahyang. Itulah lebih kurang. Kalau Taman Poh Jaya, dia nak panggil rumah-rumah. Dia nak panggil. Maksudnya, sampai hari itu fikir tak lepas. Loceng pun cara loceng, semua dari sana, tapi tak lepas. Maka ada seorang sahabat Nabi SAW ni muhtaman. Dia rasa sungguh-sungguh nak tolong Rasulullah, tapi tak tahu idea macam. Balik berfikir, aku nak tolong Rasulullah tapi tak tahu cara. Kita lah, kita nak tolong agama tapi tak tahu cara. Tapi hati tu pun kena bagi ada tu. Niat tu kena bagi ada, nak tolong agama Allah Ta'ala. Niat pun tak ada, memang payah lah. Contoh macam saudara-saudara kita yang berada di pantai timur, memang kita tak boleh pergi, niat dulu. Isyapun meni sungguh lah berada belah nanti. Niat lah dulu. Walaupun dia tak pergi, dia akan terlepas 50 ke 100 ringgit kan, bagi ikat orang ke rumah. Tapi niat pun tak ada, tengok pun tak ada nafsu kan. Tengok dia tak ada apa, tak ada sensor pun semua. Menyebabkan dia tak ada ke arah. Jadi kena niat dulu. Niat rasa nak tolong Rasulullah tapi tak ada idea. Sehingga malam tu dia bermimpi nak datang kepada seorang lelaki yang bangun masa time waktu sembahyang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebut azan. Esok pagi subuh lepas subuh tapi Rasulullah malam tu saya mimpi Rasulullah. Saya mimpi ada orang datang azan dan saya sebut kalimah-kalimah ni, masya-Allah tabarakallah, sehingga Rasulullah mengiyakan perbuatanku. Saya nak pula angkat tangan, ya Rasulullah, saya mimpi yang sama ya Rasulullah. Saya nak pun maksudnya ihtamma, maksudnya dia bersungguh-sungguh untuk bantu mendengar Rasulullah, tapi tak ada idea waktu itu, sehingga Allah bagi ilham dalam diri. Macam itulah kita juga. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk tolong, niat nak tolong Allah Ta'ala saja, InsyaAllah lah, apa berlaku susah payah kita dalam urusan kita, dalam tempat kerja kita, ada kekangan untuk kita nak buat kerja Islam ni, tapi insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar bila kita ni ada kesungguhan. Maka Rasulullah kata, sebab apa kamu tak minta awal ya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, dah tengok sahabat kita ni lebih awal, jadi saya biarkan dia cakap. Saya tak mau cakap dua orang dalam satu masa. Maksudnya itu adalah kesungguhan para sahabat nak tolong Rasulullah SAW. Baik, dan ditambah pada azan subuh, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Nah, dari di sini kita sebut as-salatu khairun minan naum. Ada setengah menyebutkan jangan panjang naum tu. Sebab naum tu tidur. Kalau panjang, as-salatu khairun minan naum, orang tidur. Kena lebih pendek, as-salatu khairun minan naum. Kalau pendek, takut orang tak dengar pula. Dia betul, kalau tidak ada pun. Yang ni dia main ulama-ulama mana, tak tahu kita faham. Boleh lah, ya, tak ada masalah. As-salatu khairun minan naum. Kalau tu okey lah. Kan nak panjang orang lagi.
Maksudnya boleh panjang. Bukan maksud dengar naum hang tidur apa boleh. Kalau niat nak tidur memang tak boleh naum rumah tidur lah. Itu tak masalahnya kan. Jadi di situasi sini boleh baca panjang, baca pendek. Tak ada masalah. Jawab as-salah kalau nak bagi orang bangun subuh. As-salah lebih panjang sikit. Tapi orang tak bangun doa. As-salah tidur takkan ya. Tak bangun subuh. Itu bukan hujah kepada Tok Bilal, tapi hujahnya kepada orang tu nak makib tidur atau tidak. Kadang-kadang yang tak dengar azan pun dia akan makib. Sebab apa? Memang tak jawab dia. Tanpa ada orang azan pun insya-Allah dia akan makib. Baik. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua. Dan sesungguhnya lafaz azan ini telah sabit dengan hadis-hadis di sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Maksudnya ini adalah perkara yang mutawatir daripada Rasulullah SAW. Baik. Syarat sah azan apa dia? Islam. Tidak sah azan orang-orang kafir kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Tapi kalau azan salah tak salah bukan. Tapi kalau mereka tak ikut Bilal, kita orang Islam tak ikut Bilal, itu salah. Maksud tak sah ni tidak sempurna azan orang yang kafir. Tapi kalau kita buat apa ni, mereka nak azan itu ikut hal mereka. Cuma rasa sensitif kita ni di tempat kita, di negara kita, kalau orang kafir melaungkan azan, itu satu benda yang kita kena tegur. Sebab itu hak agama kita. Tak boleh kita nak bicara isu kalimah Allah dan sebagainya. Itu adalah hak kita. Sebab apa? Situasi di tempat kita yang tidak mengizinkan kepada kefahaman Allah ini untuk semua orang. Sebab apa? Beza kita ni di sini sebab apa? Sedikit dia kuat sangat. Kemudian yang kedua, memayis. Lantak syarat balik, maksudnya budak-budak dia boleh azan. Yang penting cerdik adalah memayis ni, maksud yang cerdik. Dia boleh beza benda yang buruk dan beza benda yang tak elok, benda yang elok. Maksudnya memayis. Jadi kalau nanti tu bila orang yang memayis, satu benda yang baik. Satu boleh menyebabkan budak tu rajin sembahyang. Cuba sedikit bincang tengok, kata kita kena lantik budak umur 15 ke umur 13 ke 10 tahun yang mana ada keberanian jadi terbilang malu sikit. Budak-budak main masjid, orang tua tak main masjid, koman sepanah. Orang yang memayis ni boleh sampai masjid. Saya tengok hak tua ni tak main masjid. Yang tu satu isu yang boleh menjadi semangat. Seorang budak pun sedap. Seorang budak tak banyak lagi, sedap. Kita boleh menjadi terpukau dengan suara yang senang. Baik, itu yang kedua, memayis. Yang ketiga, lelaki. Tak sah orang perempuan azan. Orang perempuan nak azan boleh tak payah nak format sudah. Tak, saya nak azan kok sama-sama perempuan, tak payah lah. Senang kita tak payah format cukup. Dan nak azan juga suruh anak lelaki azan. Nak azan juga suruh anak lelaki ke cucu lelaki kan azan. Maksudnya ni dalam situasi kita nak azan di surau ke di masjid kan. Baik, yang keempat, melafazkan kalimah azan dengan tertib kerana mengikut apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Juga kerana melafazkan lafaz azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilaungkan. Maksudnya kita ikut tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tertib. Jadi lani orang azan dia bukan hanya pada waktu sembahyang boleh orang azan ketika mana lahirnya bayi boleh azan. Tapi jangan duk berderas macam azan di masjid no. Allah mampu dah tu bayi. Mula tu pekak pula dah. Azan nak kita pergi pengambang dan dengar dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Dia pun tak teriju.
dengar kalimah tauhid masuk dalam lubang telinga. Kita Allah lah gulung dah kiblat pula. Baik pula tu. Susah. Kadang-kadang kita faham azan lah pun nak kena faham untuk telinga tu masalah. Azan ni kena buh dalam tangan telinga kan. Tak semestinya ada yang pegang cuping telinga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu buat apa? Ada yang tunjuk masuk lubang telinga. Oh, kita tak sah tak masuk telinga. Ada setengah dia buka TV. Ya. Tapi kalau pengalaman saya dengan Umul Qari di Mesir, dia pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangan apa benda tak lah. Salah kan? Salah. Pada salah. Nak orang kena tangan potong dia, puasa. Satu Qari yang nak berat baca Quran, dia nak suara nak keluar habis tu dia pun tangan dia dengar ni bagi tekan kat mana-mana agar bagi keluar suara itu tak? Tapi kita azan biasa tapi tangan tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak kuat nampak tangan nanti nampak tak? Orang jadi macam itu benda yang ibadat pula. Sebenarnya bukan ibadat. Tak pun tak apa. Cuma nak dikenal lah. Lepas ni lah letak tak tahan. Tak ada masalah. Tak ada pun benda yang mengharamkan. Cuma tak ada masalah. Jadi orang azan kita tahu lagi. Azan kalau ribut yang kuat. Azan ribut mari kita azan. Oh, azan kuat sekuat-kuat hati. Supaya benda tu tak datang pada kita. Ada dalam bila berlaku taubat kat mana dia azan. Dalam buat azan tu qurqam tu solat. Qurqam tu solat. Mungkin dia ketam juga. Kita ingat dia ketam tu dengan qurqam tu solat lah. Tapi duk rakam Allah kita malu orang. Azan tu memang jadi ada yang macam tu lah. Dari azan ketika mana lagi? Azan dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan perubatan Islam boleh juga kita azan. Kalau rumah kita ni ada gangguan dan apa, kita azan sekuat hati kita. Dan kemudian kita niat halau makhluk-makhluk halus yang ada dalam rumah kita. Dan kemudian kita baca ayat kursi. Dan niat kita pagar rumah kita. Itulah tu dalam kaedah perubatan yang saya dapat daripada sahabat saya yang berkecimpung dalam ilmu jin ni. Saya tak berkecimpung dalam ilmu jin. Kalau si dia panggil saya, memang saya tak pilih. Saya tak mahir dalam bidang ni. Jadi azan ni banyaklah. Nak musafir, boleh azan. Nak musafir, boleh azan. Sebab kalimah tauhid ini adalah untuk semua keadaan. Baik, seterusnya berturut-turut antara kalimah-kalimah, maksudnya selepas kalimah disebut dengan kalimah yang lain. Ini bermakna tidak boleh berpisah lama antara satu kalimah dengan kalimah yang berikutnya. Nak khabar ni apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa? Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum kopi tu. Ya tak apa. Ada yang pernah pingsan, dia tengah apa? Berazan sampai yang Allah SWT pun jatuh kan? Maka terputus kemudian. Maka orang lain sambung. Sambung tak azan. Sambung pada cerita mana yang mati, sambung hayya 'ala shalah, hayya 'ala sambung dalam musalamah. Baik. Kemudian meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jemaah. Maksudnya menguatkan suara. Sebab itulah azan ni sunat tempat yang tinggi. Tapi ini bukan kita yang tinggi. Speaker yang duduk di tempat yang tinggi. Sebab tu buat menara. Sebab tu menara azan orang panggil. Bagi tinggi supaya suara dengar pada tempat yang lain. Sekiranya untuk individu, maka disunatkan tinggi suara di masjid yang tidak ada jemaah dalamnya, dan direndahkan suara sekiranya azan tersebut dalam masjid yang ada jemaah, agar mereka mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk waktu sembahyang yang berikutnya. Maksudnya kalau tak ada orang, bolehlah tinggi suara walaupun kita nak sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau ada jemaah yang lain, jangan tinggi suara, takut itu sembahyang apa pula azan. Maksudnya itu adalah
perkara yang perlu dijaga. Di sini kita boleh ambil buat satu perkara dengan menimbulkan fitnah walaupun benda terbaik. Kita orang dah azan dah waktu zuhur, kita nak semayang zuhur kita 2:30, kita terlewat sekian tu. Kita nak ikut sunnah, kita azan kuat. Orang duk ramai ni kan tu. Kita berbalun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini memang orang ni 2:30 azan. Memanglah betul yang buat tu. Tapi dengan buat benda betul menimbulkan fitnah. Azan pelan-pelan sudah. Dan nanti pahala sunnah. Baik, selesai lah. Kemudian Al-Bukhari hadis yang ke-594 telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah berkata, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing dan suka pada kawasan padang belantara ke tempat yang jauh ujung. Oleh itu, bila kamu berada di tempat peliharaan kambing atau di padang pasir yang luas, maka laungkanlah azan untuk sembahyang. Angkatkanlah suara kamu ketika seruan tersebut. Sesungguhnya jin, manusia dan segala benda yang mendengar sayup suara orang yang azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Maksudnya menunjukkan bahawa orang itu sembahyang. Sebab itulah pahala orang yang menjadi Bilal lebih hebat pahala berbanding dengan orang yang mengimamkan sembahyang. Kita Bilal, martabat kita entahlah, bagilah bertiga-tiga entahlah mudah. Tapi nilai Bilal di sisi Allah cukup juga. Ini kita kena bagi penghormatan. Orang lain tak bagi kita yang faham, kena bagilah penghormatan kepada Bilal. Sebab dia ni Bilal, dia panggil orang sembahyang. Kalau dia tak panggil orang sembahyang, orang tak tahu. Kalau orang panggil pun orang tak akan sembahyang. Maksudnya kena bagi penghormatan pada Bilal. Imam satulah, tapi Bilal ini lebih utama banding dengan imam. Kita bahasa kita muazzin. Bilal tu nama sahabat Nabi SAW. Kalau pergi Masjid Arab, kemudian kita buat pandai ke Arabnya, Aina Bilal? Mana Bilal? Orang heran, Bilal mana pula? Bilal ni masyhur dikenal orang Melayu. Kalau bahasa Arab, apa dia orang yang kata muazzin? Aina muazzin? Mana orang yang tukang azan? Itu dalam bahasa Arab, muazzin. Kalau tanya Bilal, Bilal dah mati lama. Maksudnya itulah kata kita orang Melayu kan. Pergi semayang awal masjid Arab kan, tanya, masuk waktu dah orang tak azan ni, Aina Bilal? Buat cakap Arab. Tapi Bilal tak ada lah, yang ada muazzin. Baik, manakala bagi jemaah perempuan, mereka tidak sunat melakukan azan kerana dibimbingi berlaku fitnah. Mereka hanya disunatkan iqamah untuk mendendarkan mereka yang hadir supaya bangkit bagi mendirikan sembahyang. Kerana pada iqamah tidak ditinggikan suara seperti azan. Di orang perempuan hanya diberikan kuasa untuk iqamah sahaja. Contohlah dia anak ada 3 beranak, anak dia perempuan seorang, dia perempuan, mak ada anak lelaki. Jadi siapa nak kena hormat? Siapa nak kena hormat? Yang nak kena hormat anak lelaki lah, walaupun dia imam. Dia hormat dia imam. Itu benda yang biasa. Jadi kalau kita sama-sama perempuan, semua perempuan, kalau siapa pun lelaki, bolehlah seorang nanti Bilal perempuan. Bila dah bila dah tu ada perempuan, tapi dengan sebut betul-betul lah macam orang tak betul. Baik, jadi dia hanya tukar format sajalah, tak boleh ada. Yang kedua dan terakhir, insyaAllah masuk waktu, nak azan waktu, masuk waktu, ataupun telah masuk waktu lah, dah berlalu masuk waktu tu boleh azan. Ni tak masuk waktu azan lah, itu boleh juga, tapi sebelum sembahyang subuh. Waktu fajar kasih. Fajar kasih ni dia ada fajar juga yang memancar ke langit. Maka ketika itu azan. Tapi kalau azan di Mekah dan Madinah tidak ada as-salatu khairun minan naum. Dia azan untuk orang main awal ke masjid sembahyang tahajud dan sebagainya. Kita ni tak biasa dengan azan. Kira azan subuh ke tu? Pergi masjid Nabi. Masjid Nabi sembahyang qabliyah subuh. Tapi subuh tak zuhur.
semayang Qobliyah subuh, tapi tak buat dah semayang witir semua tak buat lah. Tengok azan sekali lagi. Apa tu bila silap ni? Azan sendiri. Tadi dah azan lah. Buat silap tu bila pula. Padahal kita yang silap. Maksudnya 2 kali azan. Kalau di Madinah, di Mekah 2 kali azan. Tapi yang beramal sendiri di Mekah dan Madinah lah. Tempat-tempat lain jarang lah. Kita di Malaysia pun jarang berlaku dalam tentu. Baik. Sembahyang tidak berlaku kecuali dengan masuk waktunya, dan azan dilakukan untuk mengumumkan masuknya waktu. Oleh itu ulama bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktunya kecuali pada sembahyang subuh. Ia harus diazankan pada 10 malam sebagaimana akan dinyatakan dalam tajuk sunat-sunat azan yang lagi akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Dekat dulu pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan banyak manfaat yang kita mengambil sebagai pengetahuan kita pada hari ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat beramal. Ada soalan tak? Nak bertanya? Ada juga orang hormat ada macam-macam yang bukan hanya azan. Jadi macam mana hukum kan? Soalan orang iqamah dengan suara yang kuat macam azan. Jadi macam mana keadaan orang yang iqamah? Yang pertama sekali, berdasarkan apa yang kita baca dan kita semua tahu secara bersama, iqamah ni kena perlahan banding dengan azan. Sebab itulah iqamah ni dibolehkan untuk di kalangan kaum wanita. Sebab dia pelan, baca pelan. Jadi kalau yang pertama sekali, sebab apa dia baca kuat, tak ada ilmu lah. Jadi kita kena beritahu bila lepas ni qamat pelan-pelan sudah. Qamat pelan-pelan sudah dengan orang-orang. Maksudnya iqamah ni untuk nak sembahyang. Jadi qamat pelan-pelan sudah lah. Maksudnya guna mikrofon ni, Allah dia duk tarik macam azan, tu tak boleh lah. Dari sudut kaedahnya salah. Tapi qamat tu tetap sah. Tetap sah. Tapi tak kena dengan kaedah yang telah ditetapkan. Baik, saya nak sebut apa ni? Ni azan yang kedua waktu sembahyang Jumaat. Kan azan pertama menandakan masuk waktu. Azan yang kedua, khatib sudah berada di atas mimbar dan bersiap sedia untuk menyampaikan khutbah. Kadang-kadang untuk Bilal kita ni, azan kedua tu dia pelan. Kadang-kadang tak guna mic, tak guna mikrofon pun azan, bagi pelan dia. Sebenarnya azan yang pertama ke azan yang kedua tetap berat juga. Sebab apa? Itu adalah tujuan memanggil orang ramai supaya datang ke masjid mendengar khutbah. Wajib mendengar khutbah bagi mereka yang wajib menunaikan sembahyang. Walaupun beberapa perkataan yang didengarkan wajib mendengar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi soalannya? Kalau tajwid tak betul, contoh tajwid tak betul, asyhadu itu bukan tajwid, dia tak terus, dia tak terus. Baik, kalau tajwid tak betul, dia bukan satu kesalahan yang besar. Contoh macam asyhadu an, itu wajib al-ghunnah. Asyhadu anna Muhammad wajib al-ghunnah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada wajib al-ghunnah itu. Maka dia asyhadu anna Muhammad, maksudnya dia tidak ada jemu. Sahlah, sah dia punya azan. Tapi kali ini azan, esok orang lain azan, tak payah lah. Sebab dia kena menghayati juga bacaan-bacaan. Dan dia tidak tertumpu pada tajwid. Sebagai contoh, asyhadu an, berapa rakaat tu? Wajib al-ghunnah dua rakaat. Ni sampai 2 rakaat.
2 rakaat panjang lah tu. Semayang subuh rakaat berapa lama? Asyhadu anna Muhammad panjang. Pada Rasulullah berapa rakaat? Lebih dah 6 rakaat. Dia tidak tertumpu pada hukum tajwid. Tetapi kalaulah kesalahan itu tidak betul tajwid, itu tidak tak betul dia sebut bacaan. Lafzul dalalah dia boleh baca sampai 12 rakaat. 12 rakaat betul. 12 rakaat. Allahu akbar Allah tu 12 rakaat. 12 rakaat mati dahulu. Panjang sangat ni. Baik. Wallahu a'lam. Baik ada. Ustaz boleh terang yang jelas lagi kalau orang tu tertinggal kunut waktu subuh. Kalau sepatut kalau kita ingat kita buat subuh sampai kalau tak langsung macam mana sebab dia tulisan tadi. Ya. Ustaz jelaskan lagi. Baik. Solat subuh dia ada bacaan kunut. Bacaan kunut dari sudut hukumnya adalah sunat apa'ah. Sunat yang dituntut, sangat-sangat dituntut berbanding dengan sunat-sunat yang lain. Maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, sunat yang dituntut ini kalau tak dilakukan, maka seolah-olah bagaikan sembahyang itu tidak sempurna dengan baik. Sebagai contoh, hudungnya tangan, dia sunat hay'ah ni kiasan. Contoh sunat hay'ah apa dia? Sunat hay'ah macam baca doa iftitah, baca auzubillahi minasyaitanir rajim, baca tasbih dalam rukuk dan sujud, itu sunat hay'ah. Diumpamakan oleh Syekh Al-Fatani dalam kitab Mu'atul Musalli, seolah-olah bulu-bulu yang berada di muka kita. Kalau bulu kening ada, nampak segak. Bulu kening tak ada, segak juga, tapi tak berapa menarik lah. Bulu kening tak ada, bulu mata tak ada, bulu desain apa semua tak ada. Orang tak dia orang nampak orang tapi macam kau orang bulu kening tak ada. Dia sah bayang, tapi Allah cuba bayangkan Allah Ta'ala terima macam kita sebagai seorang majikan. Orang hantar profil, hantar kerja, blueprint dan sebagainya pada kita. Kita tengok tak sebut pun nama kita, pasal ni tak apa nak cantik. Maksudnya hantar semayang tu bulu tak ada orang, tapi bulu tak ada. Kita tengok tak apa nak segak lah. Banding dengan orang yang ada bulu, kita ambil orang yang ada bulu, kan, contohlah bulu ni kan bulu apa, bulu kening lah. Baik, kalau sudah ba'ad, seolah-olah kudung, kaki kudung, tangan kudung, tapi orang lah. Contoh main tangan tak ada orang, tapi tak sempurna lah. Kalau nampak kerja orang ni tak boleh ni, kita tak boleh bagi dia kena untuk kerja jaga kaunter lah, kerja bagi tiket lah, dia boleh lah. Maksudnya itu juga keadaan bila Allah akan menerima ibadah kita yang tak baca doa dulu. Tangan tak ada, tapi kalau kepala tak ada, itu lagi teruk lah. Itu bergawak. Itu bergawak. Baik, dalam semayang sujud dalam semayang subuh ada doa qunut. Dalam semayang yang lain ada tasyahud awal. Itu semua sunat ab'ad yang dituntut untuk buat. Bila kita tertinggal dan kita mengingati sedang kita sujud, sedang kita nak bangun daripada sujud, ataupun sebelum kita memberi salam, kita teringat awak cepat daripada biasa bersemayang, rasa macam ada benda tak buat, adalah doa umum. Bila doa tak buat, maka sunat kepada dia pula ketika itu, bukan wajib, sunat juga kepada dia ketika itu adalah sujud sahwi. Dan sujud sahwi adalah 2 kali sujud sebelum memberikan salam, sesudah mana membaca tahiyat akhir. Habis baca tahiyat akhir, beliau semua sujud subhana sajada wajhi alladhi subhana man la yanam wa la yasmu.
Sebab jarang lupa tu yang tak insya-Allah. Subhanallah la yanam wa la yasum. Masya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Itu maksudnya. Jadi kita baca doa tu 3 kali. Kita duduk antara sujud, baca Rabbi Ghfirli wa li baca tu. Kemudian sujud pula kali yang kedua, baca tasbih yang sama, dan bangun daripada sujud kita bagi salam doa. Dan itu kaedahnya. Tapi kalaulah terlupa, memang terlupa semua, terlupa doa pun, dan terlupa tak ingat langsung nak sujud sahwi, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan pergi menyembang makan, masak, apa dah siap, lepas makan nasi goreng sama bagi, aku tak baca doa pun, kira alhamdulillah, semayang tu sah. Walaupun doa ada tidak semayang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis lah. Tapi tak susah dan tak baca doa pun, maka semayang kita tetap sah, cuma tak sempurna dalam bacaan itu. Dan tidak ada kaedah lain lah, melainkan dua cara tu lah. Sama ada buat sujud sahwi ataupun tak buat langsung. Itu saja. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Baik, Rai, selanjutnya. Ustaz, Ya. masih lagi tentang bacaan doa kunut. Doa kunut. Kalau orang itu sengaja meninggalkan doa kunut, Ya. sebab sebelum ni dia buat, Ya. lepas tu dia baca apa-apa untuk keamanan yang dia dapat, dia tinggal. Dia tinggal, ya. Mana hukumnya? Hukum dia semayang sah, kena semayang sah. Sebab apa? Ada pandangan yang juga kuat daripada mazhab yang baik, mengatakan bahawa doa kunut ini hanyalah ketika mana Nabi buat, hanya waktu darurah sahaja. Kunut nazilah, bukan semua, setiap waktu Nabi buat kunut. Jadi bila dia belajar dalam mazhab yang lain, maka dia kena amanah setiap perbuatan di dalam sembahyang mengikut mazhab yang sama. Dia tak boleh tempunun ikut mazhab Nabi. Tem Fatihah ikut mazhab Syafi'i. Jadi benda yang memudahkan dia menggunakan mazhab untuk memudahkan dia tidak. Jadi kita kena ikut satu mazhab supaya menjadikan keselarasan dalam dia beramal. Dia tak boleh campur-campur. Contoh dalam bab kahwin. Dalam bab kahwin menggunakan saksi adalah mazhab Imam Syafi'i. Wajib benar saksi. Wajib orang benar. Dalam mazhab Imam Hanafi tak wajib benar saksi. Dia kata sip lah tu. Mazhab Hanafi tak payah benar saksi. Dalam mazhab Imam Maliki tak wajib ada wali. Dalam mazhab Syafi'i ada wali. Kenapa? Wajib benar izin wali. Ada tak sah nikah. Maka dia pun kata tak mahu ikut mazhab Hanafi, tak mahu ikut mazhab Syafi'i ada wali. Dia ikut pula mazhab Maliki, tak payah ada wali. Dia apa yang ingat? Saksi tak payahlah ikut mazhab Hanafi, wali tak payah ada ikut mazhab Maliki. Yang tiga apa? Laki bini, laki dengan perempuan. Dia angkat nikah sendiri. Aku nikahkan dia aku dengan dia lelaki berkata aku terima nikah elok. Soal nikah memang lagu-lagu buku jadi kan. Tapi boleh tak sah, tak sah nikah tu. Sebab apa? Dia mengambil kesempatan. Yang ni saya tu pernah berlaku lah di alam mahasiswa dan mahasiswi dulu ni. Duduk jauh di perantauan, duduk mencari khilaf untuk berkahwin tanpa memberitahu kepada waris. Yang ni cukup masalah lah. Dan kadang dengan sebab kita dah berkenan semua pada orang tu, sanggup meninggalkan mak dan ayah yang belah kita lama. Apa salahnya kita beritahu terang, cik nak kahwin ni, mak bagi tak bagi tu nombor dua. Yang penting beritahu asal tu. Ni kahwin dulu baru beritahu. Cuba bayangkan balik-balik tengok ada cucu lah. Mungkin mak kita dah merancang nak buat penuhi elok, bagi cantik apa semua. Dia nak tengok kahwin pun cukup. Buat penuhi nikah, sebab boleh balik.
Jangan macam tu pula. Jadi ini banyak juga berlaku pada mahasiswa-mahasiswi yang belajar di luar negara sana. Boleh kahwin, bagus nak kahwin awal satu benda yang bagus. Tapi jangan menggunakan kesempatan untuk dia menggunakan kesempatan ilmu, menggunakan mungkin ada sedikit kejahilan yang ada pada mak dan ayah yang kurang dalam agama, menggunakan kesempatan itu untuk menyusahkan lagi mak ayah kita. Kita bila berilmu, kita ada ilmu, kita gunakan ilmu untuk menyenangkan hati mak dan ayah. Itu. Walaupun mak ayah kita tak faham, tidak. Mak ayah kita dulukan jadi pakai sekar dulu mak berapa. Pakai sekar kan. Sampai umur 50 baru pakai tudung kan. Kadang-kadang dari sudut ilmu memang kita lebih. Tapi jangan kita menggunakan ilmu kita untuk menghina lagi mak ayah kita. Tapi kita menggunakan ilmu kita macam mana nak mengembalikan mereka dengan penerangan yang penuh beradab. Itulah. Wallahu a'lam. Di istilah mencampuri mazhab ini adalah salah satu yang tidak kena dengan etika dalam kita beramal. Tak sah lah, dia kata tidak sah beramal ini. Ya. Boleh tak dia patah balik? Satu soalan pula yang selalu ditanya. Dia tak baca kunut, dia nak sujud. Sujud tu baru duk tak ada nak tak ada nak sujud lagi, dia teringat dia boleh bangun balik. Contohlah sebagai saya buat praktikal kan, dia macam ni, rukuk sami Allah liman hamidah, sepatutnya Allahumma hdini fiman hadait, tapi Allah maksudnya baru teringat nombor. Tapi dia tak kata lah, maksudnya tak jadi. Maksudnya dia baru nak Allah, dia teringat kunut, dia pun patah balik. Sah. Dan cuma jangan melebihi had rukuk. Contoh dia Allah nak sujud dah, baru teringat tak baca rukuk, dia tak boleh naik balik. Kalau naik balik, dia mendahulukan rukun yang sunat berbanding dengan sujud tu wajib. Sujud wajib, orang kunut sunat kan. Bila dia mendahulukan yang sunat, maka boleh membatal sembahyang. Batal sembahyang? Sembahyang semula. Apabila sembahyang semula, batal sembahyang semula. Apa yang kita perlu buat, kalau contoh kita teringat time sujud ataupun lepas daripada had rukuk, ialah dengan kita meneruskan sembahyang kita. Sekali lagi kita cover dengan sujud sawi. Tengok sujud sawi pun lupa juga. Alhamdulillah. Ada awal sembahyang. Kita di sawi ya. Kita di sawi. Baik, ada lagi nak tanya? Biarlah dekat tu sajalah, insya-Allah. Jadi kita pun dapat cuti lagi, so tak sekolah lagi kan? Cuti lagi, tapi yang mak ayah tak cuti lah. Mak ayah cuti sekolah tak berat lah. Jadi anak-anak kita yang ada di rumah ni ada masa lagi untuk kita sambung cuti sampai 12 bulan baru tak. Jadi maklumkan seperti tu. Apa yang kita boleh buat sekarang ni, teruskan kita berdoa pada masa-masa banjir kita di sana. Dalam masa yang sama, kalau ada rezeki lebih, kita bagilah. Kita bagi. Saya pun pergi nak pergi ke Kelantan ni, tapi dengar kering pula dah. Roboh jalan tu tak nampak cara nak pergi ke KL pula. Ada kering-kering yang pergi, tapi saya tak sempat nak pergi. Tapi walaupun tak sempat, duit kita rugi lah. Kadang dalam masa orang duk minta bantuan yang kita sekupang, minta lagi, rugi. Sebab apa? Banjir bukan selalu naik, teruk macam ni. Jadi kita nak ambil pahala ni untuk memberikan semangat. Saya rasa dekat surau pun ada buat benda yang sama. Boleh salurkan dan turun pengaduan untuk kita memberi bantuan. Bayangkan ratusan ribu orang yang kehilangan rumah. Itu kos tu satu rumah tadi bukan 10,000, 20,000. Rumah mungkin lebih daripada tu. Jadi kita kena sama-sama bantu untuk meringankan beban masa-masa banjir. Dalam masa yang sama, kita kena ambil iktibar di atas apa yang berlaku. Semua ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tanda tanyanya
adakah kita ini mengambil yang tiba ataupun tidak di atas apa yang sedang berlaku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.